السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid, yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatankuasa, pegawai masjid, pimpinan masyarakat, para jamaah maghrib, para jamaah isyak, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah, kita sentiasa diberkati kehidupan kita. Kita termasuk di kalangan orang-orang yang Allah pilih untuk jauh daripada penyakit, wabak, balak dan malapetaka. Allah pilih kita untuk menambah banyak lagi amal-amal yang saleh, kerana Allah tahu kemungkinan amalan kita masih sedikit, sedangkan perjalanan ke negeri akhirat itu terlalu jauh, maka memerlukan bekal yang tidak sedikit. Lalu Allah Ta'ala pilih kita untuk menambah. Allah pilih kita untuk memperbaiki, menambah baik. Boleh jadi ada satu dua ibadat yang kita buat selama ni belum betul lagi. Solat kita tak ikut Nabi tapi ikut Dan, boleh jadi. Allah panjangkan umur kita, sihatkan tubuh badan kita, mempermudahkan langkah kaki kita untuk menuntut ilmu, belajar, cari tutuk guru, para kiai, para habaib, para alim ulama, belajar, memperbetulkan ibadah. Kerana hidup kita ni, walaupun kita ni sibuk dengan urusan-urusan dunia, walaupun kita ni profession kita guru, Allah dia tak tanya sangat hal-hal keguruan itu. Bukan saya maksud tak penting, tu penting. Walaupun profesional kita dalam bidang teknikal, Allah dia tak tanya esok-esok ni. Tapi yang Allah Ta'ala tanya ialah urusan akidah. Masa hidup di dunia, apa benda yang jadi Tuhan kamu? Itu yang ditanya dia. Soalan pertama, soalan akidah. Kita tak boleh kata itu bukan bidang saya, itu bidang Pak Ustaz aja. Ni syurga-syurga ni urusan Pak Ustaz aja. Semua kita ni nak ke syurga, tuan-tuan ya. Hanya ada dua tempat yang Allah Ta'ala sediakan. Maka tak boleh kita kata, Ustaz saya tak layaklah ke syurga ni, jadi ke neraka pun tak nak juga. Jadi nak ke mana? Tak ada ke rumah-rumah setinggan antara dua tu? Tak ada rumah setinggan, tuan-tuan ya. Dua pilihan. Maka tuan-tuan, wajib kita berusaha untuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ditanya nak syurga, nak, semua orang tanya nak, maka mana amalan dia? Takkan manusia masuk syurga dengan berangan-berangan aja. Mana amalan dia? Maka tuan-tuan, yang tidak wajar ialah nak masuk syurga, tapi kerja-kerja amalnya bukan menjurus ke syurga, tapi sebaliknya. Na'udzubillah min zalik. Jadi begitulah mukaddimah kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan jangan buang-buang masa. Ada orang kata tunggulah habis PKP ni baru nak start beramal banyak sikit. Nak pergi haji, nak pergi umrah, PKP takkan berakhir. Kita teruskanlah. Tunggulah kejap lagi masjid buka, tutup balik. Maka tuan-tuan tak usah tunggu lagi lah. Tangguh-tangguh ni tuan-tuan merugikan kita. Apa yang ada kita laksanakan, kita jalan menurut kadar kemampuan kita. Kita terus saja kepada kitab. Kitab ni bukan saya pilih ni, masjid tuan-tuan yang pilih. Tapi saya sure lah ada kitab. Tak ada.
Saya seorangnya ada kitab dia nampak gayanya. Selagi itu kita tengok pula tahun depan, mudah-mudahan ada rezeki, tuan-tuan akan cari kitab ni ya. Dia kata ada jumpa di pasar malam, ustaz, di masjid kita orang ni asyik cerita pasal mati je. Memang cerita pasal mati, tajuk kitab pun dibalik tabir kematian. Kita cerita pasal mati supaya betulkan kehidupan kita. Tajuk bab yang kedua, tuan-tuan, keutamaan sedikit angan-angan. Pada muka surat 17. Balik kan, mana tahu kitab tinggal rumah, mari kita buka tuan-tuan muka surat 17. Keutamaan sedikit angan-angan. Rupanya berangan ni boleh rupanya. Bukan nak buang langsung angan-angan ni, boleh. Kata orang sekarang, imajinasi. Keutamaan sedikit, jangan berlebih-lebih. Berangan sampai tak ke masjid tu apa kehenya. Berangan sampai tak solat tu, maka tuan-tuan boleh berangan-angan. Malah sekejap lagi kita akan lihat bahawa angan-angan itu juga adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mesti disertai dengan nasihat. Kerana ada limit dia, tuan-tuan ya. Kalau tidak, manusia akan berangan-angan sampai mati. Jangan tenggelam dalam angan-angan. Kata Imam Al-Ghazali, yang pertama sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abdullah bin Umar, "Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa." Apabila kamu berada pada pagi hari, contoh pagi tadi ya, fala tuhaddits nafsaka bil masa, jangan kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang petang hari nanti. Petang garang begini, petang garang begini. Nabi kata jangan. Wa idza amsayta, bila kamu berada pada sebelah petang, fala tuhaddits nafsaka bis sabah, jangan pula berbicara, bercerita, bercakap pula berkenaan dengan pagi besok. Jangan. Kenapa tu, tuan-tuan? Kalau kita berbicara seperti itu, seolah-olahnya kita ni tak percaya pada tempoh ataupun ajal kita. Isyak ni belum tentu lagi. Kita nak cerita pasal subuh besok. Bila nak siapkan ni? Subuh besok. Sebelum subuh saya siapkan, bukan main lagi, tuan-tuan ya. Maka kata Nabi, fala tuhaddits, tak usahlah cakap begitu-begitu ya. Wa khudh min sihhatika qabla saqamika, jadikanlah hidupmu sebagai modal untuk menghadapi kematianmu, sihatmu sebelum sakitmu, hidupmu qabla mautika, sebelum matimu. Fa innaka la tadri ya abdallah masmuka ghadan, sesungguhnya kamu wahai Abdullah, kata Nabi, esok sudah tidak tahu siapa nama kamu. Kalau nama kita ada gelar-gelar, esok orang panggil kita bukan gelaran lagi. Kalau nama kita doktor, ustaz orang panggil kita, esok orang panggil kita Allah yarham. Maka Nabi kata masmuka ghadan, besok entah siapa-siapa nama kamu. Jadi tuan-tuan, ni adalah pesan Nabi kepada Abdullah bin Umair, hadis riwayat Ibnu Hibban, dan sebenarnya sejalan dengan hadis yang selalu kita dengar daripada Abdullah bin Abbas pun. Lebih kurang hadisnya, rebutlah 5 sebelum datangnya 5, lebih kurang aja. Ightanim khamsan qabla hamsin, rebut. Bila rebut ni bukan santai-santai, kena berlari merebutnya. Kalau tidak, tak dapat kita, tuan-tuan. Rebutlah 5 sebelum datangnya yang 5. Pertama, syababaka, waktu muda. Ini orang-orang muda ni jaga-jagalah ya. Qabla kharamik, sebelum nyanyuk, sebelum tua. Dah tua ni kata orang tak gerak dah nak semayang, ustaz. Ada yang tanya saya, betul tak saya punya pikiran ni, ustaz? Macam mana pula? Bila dah tua ni, dah tak apa dah nak semayang rajin dah, ustaz. Semayang pun sikit-sikit aja.
Boleh ke? Baca Quran pun sikit-sikit, zikir pun sikit-sikit. Pasal apa? Pasal dah tua. Saya cakap bukan begitu caranya. Kalau kita dah nampak kita berlari 100 meter tuan-tuan, kita dah nampak garis penamat dah dekat, kita kena pecut lagi. Nak pecut macam mana? Ada gaut ni ustaz? Itulah masa sihat ke mana? Sajalah kita tanya nakal-nakal, masa sihat buat apa? Saja je bagi marah tuan-tuan. Masa muda buat apa? Masa muda tak apa nak fikir benda-benda begini ustaz. Itulah jadinya. Suruh mengaji tak nak mengaji. Ada tok guru buka kitab di masjid surau, angkat punggung. Bila kita tegur melenting marah, bersilat. Sekarang itulah, sekarang dah menyesal ustaz. Tuan-tuan, saya banyak jumpa yang macam ni. Ini pengalaman cerita tuan-tuan ya. Yang tak semayang 10 tahun, yang tak puasa 5 tahun. Orang Islam kita, tapi taklah ramai. Tapi ada yang jenis begitu. Saya ni ustaz 10 tahun dah tak semayang. Biar betul saya kata. Apa tak semayang? Saya ni kerja Navy, kerja jarang jumpa darat. Itulah, memang pakar buat alasan tuan-tuan. Saya cakap, saya ramai kawan-kawan kerja Navy. Kenapa boleh semayang? Puasa boleh atas kapal. Perangai, betul tak perangai? Ya, perangai ustaz. Akhirnya mengaku juga perangai malas semayang. Jadi tuan-tuan, 10 tahun kita tak semayang. Ada yang 5 tahun tak puasa Ramadan tuan-tuan ya. Allah, kita bukanlah Tuhan yang nak mengatakan tak boleh ni. Yang penting buat aja lah. Boleh tak boleh tu serah pada Allah lah. Dah, orang lain semua dah dekat garis penamat dah. Dan nak sampai garisan finish, kita baru nak start. Dah lah kita baru nak start. Kita pula pakai kereta jenis enjin 1.3. Nak kejar macam mana? Naik kancing, nak kejar Lamborghini macam mana tuan-tuan ya? Tak boleh ke ustaz? Boleh, bukan nak matah semangat tu. Kita jangan tunggu saat-saatnya macam tu. Bila dengar azan maghrib, azan isyak, orang yang terlantar atas katil hospital tuan-tuan, menangis. Saya tanya, kenapa menangis haji? Selama ni saya boleh ke masjid, rumah bukan jauh dengan masjid, kecopong tu hala ke tingkat rumah kau katanya. Tapi payah nak datang masjid. Sekarang ni bila dah terlantar macam ni ustaz, teringin nak sembahyang jemaah. Dalam hati saya lah, dalam hati, tak khabar gitu, dalam hati tak salah cita-cita begitu ya, doalah sembuh cepat. Ada orang 3 kali masuk hospital kritikal, sembuh, balik ke rumah macam tu kat lah perangai tuan-tuan ya. Kan sinilah tempat lain ni tuan-tuan, Allah beri peluang dia balik untuk perbaiki diri dia. Dia tak nampak hikmah dia boleh sembuh tu tuan-tuan. Aku sembuh ni pasal aku rajin makan ubat. Macam-macam alasan tuan-tuan ya. Marilah sama-sama kita tengok suasana sekarang ni ya, dengan suasana PKP tuan-tuan ya. Makin sempit. Kita nak beribadat banyak tu dah sempit. Nak pergi ke Mekah tak boleh dah. Berteringat dulu ni masa ada kelapangan, duit pun ada, orang ajak pergi umrah pun tak nak. Sekarang ni orang yang sampai di Mekah Madinah pun kena halau balik, pulang balik duit. Maka tuan-tuan sekalian, mana ada ruang, terutama orang muda, syababaka, janganlah perhabis-perhabiskan umur muda tu. Bila kita suruhkan, dia kata ustaz, muda kan sekali. Sebab sekali itulah kita kena betul-betul. Kalau muda ni ada 5 kali lah, pelantaklah, enjoy lah situ, enjoy lah 4 kali. Lepas tu mati, hidup balik. Kali yang kelima tu baru tobat betul-betul. Kita ni takdirnya hidup hanya sekali je. Bila dah masuk ke dalam liang tu besok, taklah sampai bila-bila tak balik semula ke dunia ni. Nak beramal pun dah tak boleh, nak semayang pun tak boleh, nak berzakat tak boleh tuan-tuan bila dah masuk ke dalam sana. Maka tuan-tuan, 20 tahun, 30 tahun sebelum masuk ke liang itulah yang kita nak buat persediaan-persediaan. Pertama sekali, syababaka, jom orang muda, manfaatkanlah ya. Tujuan utama Allah Ta'ala bangkitkan kita di muka bumi ni, berada di bumi ni tuan-tuan, ialah untuk menjadi hamba kepada Allah. Maka kesitulah kita menjurus segala usaha kita, masa kita, tenaga kita untuk menjadi hamba Allah yang baik.
Kalau kita bekerja tuan-tuan, ya, tak kira sebagai apa, sebagai guru contohnya, guru yang menjadi hamba Allah. Kita jadi apa? Kita jadi tukang bengkel, kerja technician yang menjadi hamba kepada Allah, menjadi tentera yang menjadi hamba kepada Allah. Apa lagi tuan-tuan ya? Menjadi polis yang menjadi hamba kepada Allah. Apa lagi? Jadi wakil rakyat yang menjadi hamba kepada Allah. Begitulah seterusnya. Jadi tuan-tuan, jangan kita sia-siakan, rebut. Yang keduanya, wasihatika, sihat. Sekarang ni sihat, alhamdulillah. Sihat kita, alhamdulillah. Qabla saqamika, sebelum kita menderita sakit. Tu dah sakit tuan-tuan, barulah kita rasa Allah, ya Allah sembuhkanlah, ya. Sebab tu kita mula solat pun dah susah nak berdiri lama, pasal lutut sakit, ya. Jadi wajib kita ikhtiar sihat tuan-tuan, tetap kena ikhtiar. Sebab yang beri penyakit ni bukan setan, Allah yang turunkan penyakit, bersamanya mesti ada kesembuhan. Dan tu tak sembuh-sembuh ustaz, belum jumpa lagi tu, ya. Maka teruskan ikhtiar, berubat, cari ubat dia, mesti ada insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kenapa mesti sihat? Sebab nak berdiri lama semayang, nak baca Quran banyak, nak tahajud malam lagi, nak menjadi hamba Allah tuan-tuan ya. Maka peliharalah tuan-tuan kesihatan kita. Allah dah kurniakan sihat jantung kita, peliharalah kesihatan jantung. Allah dah bagi paru-paru. Ni COVID-19 ni dia ngeja ke paru-paru kita bantai pula isap rokok lagi. Tak reti lah cara nak mikir, macam mana cara fikir tu, ya. COVID-19 memang dia tuju ke paru-paru kita sampai tak boleh bernafas, dia sumbatnya. Kita pula isap rokok. Jadi tuan-tuan, pelik sungguhlah cara fikir kita. Patutnya kita sama-sama jaga. Takut kita paru-paru kita rosak, Allah dah pelihara, Allah bagi, maka jagalah sebaik-baiknya, jaga amanah dengan baik. Allah Ta'ala bagi mata kita ni, begitu juga jaga mata kita sebaik-baiknya tuan-tuan ya. Segala yang Allah Ta'ala bagi ni bukan percuma, bukan percuma, ambil lah katanya percuma, free of charge, dah ya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua yang Allah Ta'ala dah bagi ni semua ditanya. Sampai napas kita ni pernapasan ni banyak habis dekat mana? Bernafas ni dekat masjid ke atau tempat main judi? Contoh tuan-tuan ya, ditanya juga. Kalau di dunia ni beria tanya, marah. Berapa sibuk nak tanya-tanya, suka hati akulah. Tapi di sana besok Allah Ta'ala tanya sebab apa tuan-tuan? Dia punya, dia pinjamkan sekejap aja. Maka kalau kita tak jaga dengan elok ya, mata kita ni sepatutnya 12 malam tidur dah, kita begadang sampai pagi, tak rehat tuan-tuan, tak jaga betul-betul. Perut kita ni apa benda yang boleh kita lantak makan, kita lantak habis semua kan. Ada member ajak puasa Senin Khamis, tak nak kita. Ada member ajak puasa 13, 14, 15, tak nak kita. Maka tuan-tuan, macam mana kita menjaga, memelihara ya? Maka jagalah kesihatan engkau ni, wasihatika qabla saqamika, sebelum kamu sakit. Bila dah sakit tuan-tuan, terlantar nak ambil wudu, orang tolong papah ke bilik air. Ini saya tengok depan mata lah tuan-tuan ya. Dengar azan ni menangis aja, teringin nak sembahyang jemaah. Bila dah sembuh, tak nampak betul hidung masjid pun tuan-tuan ya. Bukan sini, tempat lain ni tuan-tuan ya. Pelik sungguh lah ya. Jadi kita rebut peluang sihat ni tuan-tuan ya. Pagi-pagi jogging, kita jaga kesihatan cukup bagus, makan pil ya, makan suplemen lah, jogging pagi-pagi penuh kat Taman Gelora sana tu pagi-pagi. Semua orang nak sihat ya. Tapi gunakanlah sihat itu untuk kita membanyakkan lagi ibadat kita. Jangan lupa tuan-tuan, warinaka qabla faqrika, kaya sebelum kamu jadi fakir. Sekarang ni kaya lah ya, sekarang ni serba-serbi ada. Maka sebelum kita jadi fakir itu tak ada, ni tak ada, tu tak boleh, ni tak boleh, maka manfaatkanlah. Wa faraghika, waktu lapang. Sekarang ni lapang lah kan, lapang, kena pula dah pencin ni, lapang lah sepatutnya.
Jangan kamu biarkan waktu lapangmu qabla syughlik, sebelum kamu jadi makin sibuk. Elok aja pencen dulu, tanya bila nak ke masjid Tariq bin Ziyad ni, tunggulah pencen, nanti rajin lah aku datang. Rupanya bukan rajin ke masjid, rajin pula ke hospital, sakit-sakit tuan-tuan, rajin ke hospital pula jadinya, duit pun berhabis untuk nak berubat. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu benda yang kita cari dalam hidup kita ni, padahal makin hari kita semakin dekat ke liang-liang lahat, makin dekat ke liang lahat. Itu adalah bukan cerita dongeng tu, cerita benar. Tapi kita sengaja tak buat tak dengar, kita tak nak sedar. Wa hayatika, ni yang terakhir ni yang penting sangat-sangat ni. Hidup kamu sebelum matimu, rebutlah peluang 5 ni sebelum datangnya 5, sejalan dengan pesanan Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar. Kemudian diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda. Jom kita sama-sama hayati pesan-pesan Nabi ni tuan-tuan. Kata Rasulullah SAW, ada 2 hal yang paling aku takut menimpa kamu. Takut sangat Rasulullah menimpa kita-kita ni, 2 perkara ni. Yang pertama, menuruti nafsu. Ini yang Nabi takut tertimpa kepada umat. Apa-apa hal, nafsu dulu. Semua ditanya nafsu. Macam mana nafsu? Nafsu pula bagi pandangan dia. Contohnya arak tu haram, tanya nafsu, macam mana nafsu? Bolehlah sikit-sikit, bukan 1 barrel pun, 1 mak tak sampai, tak mabuk punya. Ditanya nafsu dia, okey belakalah. Yang keduanya, banyak angan-angan. Terlampau banyak angan-angan tuan-tuan. Tajuk besar kita, keutamaan sedikit angan-angan. Maknanya tuan-tuan, imajinasi ni boleh. Kita boleh imagine jadi satu orang yang berjaya, boleh. Malah kita tengok tuan-tuan, dalam hidup kita ni banyak perkara yang kita imagine dulu, akhirnya barulah kita berusaha, kita memperoleh apa yang kita imajinasi tadi. Contoh, tuan-tuan tengok baju kita ni, orang nak buat baju, dia kena imagine dulu macam mana bentuk dia, dia kena reka dulu, kemudian barulah dia buat, barulah dia bangkit buat, bukan berangan terus, bukan. Tuan-tuan tengok di sekeliling tuan-tuan ni, apa yang tak ada angan-angan, imajinasi dulu. Kipas angin, macam mana gayanya, banyak mana bilah dia, semuanya hasil daripada imajinasi tuan-tuan. Apa saja manusia cipta di alam ni, dia imagine dulu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tanya pakar-pakar psikologi, dia kata apa? Hendaklah kita imaginekan kejayaan dalam hidup kita. Jangan yang negatif, fikir yang positif. Bukan COVID ni kena negatif. Tuan-tuan, kita kena fikir yang positif. Kena bayangkan kejayaan-kejayaan tu. Kita tengoklah ciptaan-ciptaan tuan-tuan ya. Contoh ciptaan kapal terbang, macam mana dia imagine bentuk sayap dia, bila dah siap sayap terjun dari bukit, jatuh berapa kali tu, Wilbur Wright jatuh ke bawah tuan-tuan ya, luka-luka, bengkak-bengkak, patah-patah, dia tak putus asa, bangkit lagi, kesan daripada imajinasi. Sebab tu ada pakar-pakar psikologi, dia buat kajian tentang the power of mindset tuan-tuan ya. Maksudnya bila dia imaginekan sesuatu, insya-Allah jadi. Imaginekan yang positif. Sebab tu istilah ni orang pakai guna Malaysia boleh, imaginekan boleh, walaupun banyak halangan. Macam mana boleh? Insya-Allah, sebut insya-Allah tuan-tuan. InsyaAllah boleh. Dulu tak ada dengar pula orang panjat daki gunung Everestnya, menyeberang laut, lautan, benua-benua. Bila disebut imagine, aku boleh buat, insyaAllah tuan-tuan. Ini the power tuan-tuan. Perlu pada angan-angan, tapi mesti limitkan. Kalau tidak, hidup penuh angan-angan. Ini yang kata Imam Ghazali, sedikit angan-angan. Yang Rasulullah SAW sangat bimbang terkena kepada umatnya, yang pertama sekali menuruti nafsu dan terlalu banyak angan-angan. Sesungguhnya menuruti nafsu itu
dapat menghalangi dari kebenaran. Bila terlampau ikut hawa nafsu ni tuan-tuan, kebenaran pun kita tolak. Sebab tu Allah Ta'ala pesan dalam Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Tuhan tu jadi nafsu dia. Dan banyak angan-angan itu sama dengan mencintai dunia. Jadi bila terlampau banyak angan-angan, melampau-lampau angan-angan, maka kesannya ialah terlalu mencintai dunia. Jadi kenapa yang menurut nafsu, ikut nafsu sangat-sangat ni tak dibenarkan? Nabi kata takut terkena umat kerana menolak kebenaran. Akhirnya benda benar, benda dosa, dia tahu dosa pahala tu, tapi lebih kepada menuruti nafsu dia. Itu yang pertama yang Nabi takut. Kemudian yang keduanya, kenapa tak boleh banyak angan-angan? Kerana banyak angan-angan jadi semakin cinta kepada dunia. Bila cinta dunia, dia takkan mau lekang berpisah daripada dunia. Bila tak nak berpisah dengan dunia, ceritalah bab mati ni dia tak suka. Dia akan cari jalan macam mana supaya tak tinggalkan dunia ni. Kalau boleh beli-beli nyawa ni, kalau ada dua beli satu lagi. Tak nak tinggalkan dunia ni. Jadi tuan-tuan, bila terlampau cinta sangat dunia, dia akan cari jalan. Sebab tu kuliah tentang bab mati ni tak suka dia dengar. Ustaz cerita bab mati je katanya. Bila nak cerita bab hidupnya? Maka tuan-tuan susah juga. Tak suka. Sebab dia itu, dia tak suka berjemaah di masjid. Kena pula ustaz-ustaz di masjid cerita bab mati je katanya. Tu yang payah datang masjid tu, cerita nak mati semua. Jadi tak suka majlis ilmu, tak suka pada jemaah ke masjid. Jadi kesan daripada terlalu mencintai dunia. Selanjutnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintainya maupun yang dibencinya. Saya ulang tuan-tuan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berikan dunia ni kepada orang yang dicintainya ataupun yang dibenci, dia bagi juga. Orang yang dibencinya pun dia bagi. Mu ambil lah dunia ni. Jika mencintai seseorang hamba, Allah memberinya iman. Itu dia punchline ni tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala sayang pada seseorang, Allah berikan dia iman tuan-tuan, memberinya iman. Ingat, sesungguhnya agama itu mempunyai anak-anak, dan dunia juga mempunyai anak-anak. Jadi tuan-tuan, apa kata Rasulullah tadi? Sesungguhnya agama mempunyai anak-anak dan dunia juga mempunyai anak-anak. Jadilah kamu termasuk anak-anak agama. Itu yang Nabi suruh. Dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Ingat, sesungguhnya dunia itu bergerak pergi. Dunia ni tuan-tuan, besok tinggal dunia, besok bertambah tinggal dunia tuan-tuan. Maksudnya sesungguhnya dunia ini akan tinggal, bergerak pergi, tinggalkan kita. Ingat, sesungguhnya akhirat itu bergerak datang. Esok, lusa, tulat tuan-tuan ya, akhirat makin dekat, liang kubur makin dekat ya. Menjelang pagi besok tuan-tuan, bangkit aja, kita makin dekat, kita dah hilang satu hari. Dunia bergerak pergi ya, kata Rasulullah. Ingatlah, sesungguhnya kalian berada pada zaman untuk beramal, bukan pada zaman untuk dihisap. Nabi sedarkan kita, ni kamu ni berada di dunia ni bukan tempat untuk hisap, tempat untuk beramal. Buatlah amalan. Dan ingatlah, sesungguhnya kalian hampir tiba pada zaman untuk dihisap. Dah dekat dah. Ustaz-ustaz pun dah ceramah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi YouTube tu, ustaz cerita tentang dah dekatnya akhir zaman. Dah dekat sangat akhir zaman ni. Macam-macam fitnah timbul, macam-macam fitnah. Kadang-kadang termenung kita mikirkan tuan-tuan ya. Benda pelik-pelik aja muncul akhir zaman ni tuan-tuan. Itu tak banyak lagi tu. Kita bimbang dekat-dekat ni besok tiba-tiba keluar dalam surat khabar Imam Mahdi muncul di Mekah. Macam ni agak-agak tuan-tuan nak percaya tak?
Tak mana punya Arab tu mengaku tu tak tuan-tuan ya. Tak Arab mana mengaku Imam Mahdi ya. Tiba-tiba tak lama lepas tu telah ditemui Nabi Isa. Sudah dah tuan-tuan ya. Kita nak percaya ke tak tu ya, kecoh lah dalam berita, dalam TV, dalam internet semua. Agak-agak nak percaya ke tak tuan-tuan? Tak mana punya Arab mengaku Nabi Isa. Kalian hampir tiba pada zaman untuk dihisab. Dah dekat dah ni. Hisab ni apa tuan-tuan? Semua kerja yang kita buat akan ditanya balik, dibongkar, diaudit. Zaman audit. Semua benda yang kita buat diaudit balik. Dan zaman tu dah makin dekat, yang sudah ya, tidak berlaku amal. Jadi Rasulullah pesan pada kita, kamu tu sekarang hidup ya, di atas dunia yang merupakan tempat untuk beramal, bukan tempat untuk dihisab. Tempat untuk dihisab di alam akhirat ya. Tetapi jangan lupa bahawa destinasi dah makin dekat. Ibarat kata kalau naik bas ni tuan-tuan ya, express ni, destinasi kita dah nak sampai dah. Dan tempat yang kita nak pergi ni bukan tempat beramal. Kita nak semayang je 2 rakaat boleh? Tak boleh dah. Saya nak sedekah boleh? Duit banyak ni. Tak boleh dah. Ini bukan tempat beramal di akhirat, tetapi tempat ya, untuk dihitung segala amal yang pernah kamu buat semasa hidup di dunia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ada harta, cepat-cepat transfer ke alam akhirat. Minta maaf lah ya, bahasa terlepas je kasar ya, tapi rasanya itulah bahasanya ya. Banyak orang meninggal dunia entah subuh besok tak boleh bangun tuan-tuan, sedangkan harta dia terlupa nak transfer ke alam akhirat. Bayangkan berapa punya rugi tuan-tuan ya. Tak ikut balik rupanya ya. Jadi kita transfer cepat-cepat tuan-tuan ya, biar kita sampai di sana besok ada dah dalam akaun kita. Alhamdulillah ya. Di dunia ni kita hantar ke rumah anak-anak yatim, kita hantar ke rumah fakir miskin, kita bagi makan fakir-fakir miskin. Cari 8 asnaf ni, mana dia Ibnu Sabil, orang nak belajar ni duit tak cukup, kita bagi derma tuan-tuan ya. Zakat kita selesaikan. Transfer tuan-tuan, transfer ya. Yang mana banyak kita hantar ke sana, itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita terbalik hari ni, kita ada RM10, masuk tabung RM1, RM1 tu lah kita hantar, RM9 kita guna di sini. Paling tidak pun RM5, apa salahnya hantar ke akhirat sana. Jadi tuan-tuan, semua orang akan kembali ke tempat yang sama. Banyak orang yang terlupa, masuk di liang lahat, dah terbaring terbujur di situ. Malam pertama baru teringat, Allah, lupanya nak transfer kita punya harta ya, tertinggal di dunia, tak dapat nak membantu dia besok di akhirat. Iaitu pesanan Nabi SAW. Mari sama-sama kita ambil tuan-tuan. Apa Nabi kata tadi? Ingatkan bahawa kalian berada pada zaman untuk beramal. Jom kita buat banyak amalan tuan-tuan ya. Dan amalan yang paling hebat, pernah ditanya apa amalan paling hebat? Pertama, buat orang gembira. Maksud buat orang gembira ni apa tuan-tuan? Menyenangkan orang lain. Hari ni banyak sangat kita tengok orang menyusahkan orang tuan-tuan. Selagi boleh susah, kita susahkan dia. Orang macam ni kalau duduk kat kaunter, susahlah kita tuan-tuan. Kerja 3 minit jadi 3 jam. Dan kalau orang macam ni jadi pemimpin, Allah susahlah rakyat tuan-tuan ya. Kita gembirakan orang, susah senangkan orang tuan-tuan. Ini satu amalan yang terbaik ya. Kita membantu orang yang memerlukan. Dan tuan-tuan jangan lupa, Ustaz selalu cerita surah Ma'un itu. Kita sebut kita pejuang agama kan. Akulah pejuang agama, akulah jihad fisabilillah. Betul lah, bagus lah tu, bagus. Bukan semua orang boleh jadi macam tu. Tapi anak yatim dia tak pernah ambil kisah. Dia tak cari anak yatim, fakir miskin, buat tak tahu je. Dalam surah Ma'un sebut apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu nak tahu tak siapa dia pembohong dalam agama ni? Cakap aja nak Islam, pembohong besar. Ara'aital ladzi yad'ul yatim, mereka itulah ya yang kamu lihat, itulah ara'aital ladzi yad'ul yatim, mereka itu adalah orang-orang yang membiarkan anak yatim. Tuan-tuan, cari anak yatim, jangan tunggu anak yatim datang cari kita, pergi cari.
Kemudian beri makan tuan-tuan, supaya makanan yang kita bagi ke anak yatim, fakir miskin ni tuan-tuan jadi daging. Selagi dia hidup, dengan sedekah kita dia makan jadi darah daging. Selagi itu tuan-tuan, kalau kita meninggal dunia, maka mengalirlah segala sedekah jariah kita tu, mengalir, kita mendapat nikmat. Jadi tuan-tuan, jom perbanyakkan amal-amal ni tadi, ya. Selain daripada solat kita, puasa, zakat, haji, yang sunat-sunat jangan tinggal lagi tuan-tuan, ya. Di musim-musim PKP ni tuan-tuan, yang sunat-sunat jangan tinggal lagi. Sunat ba'diyah, qabliyah, solat rawatib, solat duha tuan-tuan, jangan tinggal, ya. Sering-seringlah tidur awal waktu kita di rumah tuan-tuan, bangkit kita pukul 2, pukul 3 tu sembahyang tahajud kita, bukan susah sangat, 2 rakaat ya. Dan solat witir tuan-tuan, jangan lupa, ya. Kalau kita tak buat di masjid, balik kan buat 1 rakaat, salli sunatul witir rakaatan. Tak apalah buat 1 rakaat, dahlah 1 rakaat, duduk lagi, tak apa, buat. Boleh buat. Perbanyakkan tuan-tuan. Kenapa? Kita ada satu alam yang sedang menunggu kedatangan kita, dan di alam ni kita tak perlu beramal lagi. Yang perlu ialah kita hitung balik, kira, counting balik. Aku buat ini tuan-tuan, supaya mendapat balasan-balasan ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummu Al-Munzir menceritakan, pada suatu petang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah para sahabat. Lalu baginda bersabda, "Wahai manusia," kata Nabi, "apakah kalian tidak merasa malu kepada Allah?" Nabi tanya. Sang sahabat dah tak ada, jadi Rasulullah tanya kita ni, kamu tak ada rasa malu kepada Allah? Lalu mereka bertanya, "Kenapa ya Rasulullah kami mesti merasa malu ya Rasulullah?" Lalu baginda bersabda, "Kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan." Ada yang daripada pagi cari makan, usaha dia cari makan tuan-tuan, bila dapat makanan tak dan nyuap lagi, dah mati. Lalu Nabi kata, "Kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan." Sian, dia tak sempat nak sentuh, kan? Awak nanti balik, kata dik suaminya, "Jangan lupa belikan bubur, saya teringin makan bubur." Tuan-tuan, rupa bubur tak sampai, yang sampai jenazah. Kata dia, orang kesian, dia tak sempat makan bubur. Jadi tahlil malam tu semua pakat makan bubur lah ke tuan-tuan, ya? Tak sempat. Tak malu ke, kata Nabi? Kalian mengangankan sesuatu yang tidak boleh kalian jangkau, dan kalian membangun sesuatu yang tidak kalian tempati. Buat rumah bukan main lagi, buat rumah, tambah belah kanan, tambah belah kiri, sayap dapur mozek, bilik air mozek sampai naik atas bumbung mozek. Hebatnya, kamu buat tempat tinggal kamu, tetapi kamu tidak kalian tempati, tak sempat pun. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Maka tuan-tuan, ada tak kes yang begitu? Banyak kita tengoklah, ya. Auzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala husnul khotimahkan kita tuan-tuan, ya. Sempat kita buat, maka sempat kita tinggal di situ. Nasihat Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, Usamah bin Zaid membeli seorang budak perempuan dari Zaid bin Sabit berharga 100 dinar dengan pembayaran tempoh 1 bulan. Ya, sekali lagi ulang tuan-tuan, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, Usamah bin Zaid telah membeli seorang budak perempuan, hamba, ya, daripada siapa? Daripada Zaid bin Sabit, yang berharga 100 dinar, dibayar tempohnya 1 bulan. Jadi dibayar khidmatnya untuk sebulan itu. Lalu aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nabi sebut apa? Apakah kalian tidak hairan terhadap Usamah yang baru membayar sampai sebulan setelah ia membeli barang? Sesungguhnya Usamah panjang angan-angannya. Jadi tuan-tuan, boleh kita berangan, boleh, tapi janganlah panjang sangat. Ni tempoh berapa panjang tempoh? Ni tempoh 5 tahun punya, ya. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, setiap saat aku merasa yakin bahawa sepasang kelopak mataku tidak akan terkatup kembali sebelum Allah mencabut nyawaku, atau aku boleh membukanya kembali dengan keyakinan bahawa aku akan boleh menutupnya sekali lagi sebelum mati.
Setiap kali memakan sepotong daging, aku selalu berfikir bahawa aku tidak akan boleh menelannya sampai maut mencekikku. Jadi tuan-tuan, bila kita makan, maksudnya apa tuan-tuan? Ingat akan kematian kita. Ya, kadang-kadang kita menyuap, belum tentu boleh telan. Itu maksudnya tadi tu. Kita bayar sewanya untuk sebulan, belum tentu hidup kita sampai ujung bulan. Itu maksudnya. Seolah-olahnya macam kita tak nak ingat langsung akan kematian itu. Itulah yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan, aku, ya, katanya, setiap kali aku memakan sepotong roti, aku merasakan belum sempat aku menelannya. Ya, maknanya apa? Dekatnya kita tu dengan kematian. Dekat sangat tuan-tuan, ya. Macam yang selalu saya sebutlah, kalau orang tu ada dua orang, satu nak pergi umrah, satu orang lagi meninggal. Orang yang meninggal pagi tu, lepas main subuh tuan-tuan, ya, diuruskan mayat dia apa semua, jenazahnya dimandikan apa semua, tengah hari lepas zuhur di confirm memang masuk dalam tanah, masuk liang. Orang yang pergi haji ni dengan urusan dia, beli tiketnya, boarding passnya, tak benda lagi lah urusan ni tuan-tuan, tak sampai-sampai lagi ke Mekah. Yang meninggal ni dah masuk liang. Maksudnya apa tuan-tuan? Dekat, lebih dekat lagi liang lahat daripada Mekah dan Madinah. Dekat sangat kita tuan-tuan. Tetapi kenapa kita tak memikirkan keadaan ini? Ya, kerana terlalu panjang angan-angan kita. Selanjutnya beliau bersabda, Rasulullah bersabda, wahai anak cucu Adam, jika kalian berakal, maka anggaplah diri kalian termasuk orang-orang yang sudah mati. Okay, kalau kita ada akal, anggaplah kita ni mati dah. Ya, saya relate dengan kata Sayyidina Umar, banyak orang yang hidup, ya, banyak orang yang jaga, tapi sebenarnya dia tidur. Dia akan terjaga bila dia masuk malam pertama di liang lahat, baru dia terjaga daripada tidur-tidurnya. Maka Rasul sebut, kalau kalian berakal, maka anggaplah diri kalian termasuk orang-orang yang sudah mati. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaan Allah, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti akan datang, dan kamu sekalian tidak akan pernah dapat melepaskan diri. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan At-Tabrani. Jadi tuan-tuan, Nabi pesan pada kita, kalau kita betul-betul berakal, anggaplah diri kita ni mati. Anggap diri kita mati, dan mati kita ni untuk sebuah kehidupan yang kekal abadi. Maka tuan-tuan, kalau itulah yang kita fikirkan, maka kita jadi rajin tuan-tuan, termotivasi untuk kita bangkit untuk melakukan amal-amal yang soleh. Masuk isyak dah, ya. Baik, kita ambil sikit lagi ni. Pada suatu hari Rasulullah mengambil 3 batang ranting kayu. Satu hari Rasulullah ambil 3 batang ranting kayu. Baginda meletakkan yang sebatang di hadapannya, yang sebatang lagi di sebelahnya tadi, dan yang sebatang lagi agak jauh darinya. Lalu baginda bertanya, kamu tahu tak apa maksud ni? Nabi dia berdakwah dengan cara melukis lah, ya, dengan ambil ranting, ya, ambil ranting letak, kemudian sebelahnya, kemudian letak satu lagi di hadapan agak jauh sikit. Kamu tahu tak artinya ini, kata Nabi? Maka sahabat jawab, Allah dan Rasulnya sahajalah yang mengetahui. Lalu baginda pun bersabda, yang ini manusia, yang ini ajalnya, dan yang itu adalah angan-angan. Yang depan sekali tadi itu angan-angan yang selalu dikejar-kejar oleh manusia. Akan tetapi ajal terlebih dahulu menjemputnya sebelum tercapai angan-angannya. Jadi tuan-tuan, kita berhenti sampai sini. Banyak perkara yang kita planning tak tercapai, ya. Jadi bila kita dah beriman tentang kematian ini, maka bangkitlah. Kan bila kita dah dengar Nabi pesan macam ni, adanya yang ajal dia sampai terlebih dulu menjemput, maka hendaklah kita bangkit dengan anggota tubuh yang ada ni tuan-tuan. Kita laksanakan
amal-amal yang soleh, ya. Kita laksanakan seluruh ketaatan, ya, kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita berhenti sampai setakat ni dulu. Kita ambillah pesan-pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun waktu kita baca ni tuan-tuan, dia pun dah tidak berada bersama dengan kita, ya. Cinta kita kepada Nabi, perbanyakkanlah berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia cerita tentang ajal, dia sendiri telah menempuh. Kepada kita ni yang belum tentu lagi, yang bila-bila masa kita akan berakhirnya kehidupan kita di dunia ni tuan-tuan, ya. Jadi sekadar itu saja, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dan silap, saya mohon ampun, mohon maaf. Tuan-tuan, kita berjumpa lagi bila lagi ni? Tahun depan lah, bulan 1. Kalau panjang umur, insya-Allah tuan-tuan, kita berjumpa lagi. Mari sama-sama menambahkan iman kita kepada kematian itu. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah amal sebanyak-banyaknya tuan-tuan, ya. Biarlah kita ni, kata orang, tamakkan pahala kita banyak, ya, segala bentuk amal, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada amalan-amalan yang Allah tak suka, totally berhentilah, jangan kita teruskan lagi, cukup-cukuplah, ya. Kita berhentilah tuan-tuan, ya. Sebab mati itu pada bila-bila masa sahaja. Saya sudahi dengan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.